lah. Speaking of peribahasa, kau tahu ada sekali masa darjah 5 kan, cikgu, aku macam malas lah nak hafal semua peribahasa. So macam aku hafal satu je tau, bagai pinang di belah dua. Lepas tu benda tu keluar kat exam tau, final. Lepas tu aku macam yes, aku belajar satu je peribahasa dan inilah yang keluar masuk exam. Alhamdulillah. Lepas tu kan, tak. Sabar. Okay. Lepas tu masa dah dapat balik kertas kan, sebenarnya nak tahu aku tulis apa? Aku tulis apa? Bagai pisang di belah dua. Wah, mantap. Assalamualaikum dan hai kepada semua pendengar. Selamat datang ke The Tone Haze Podcast. Di sini kami akan merungkai logaritma minda anda. Saya Haziman, host untuk The Tone Haze Podcast. Pada masa yang sama, pemilik asal kepada YouTube channel Haziman Official. Jangan lupa subscribe dan like video-video Haziman Official. Jadi pada hari ini, saya telah menjemput beberapa orang ke dalam podcast ini untuk berbahaskan tentang sesuatu tajuk. Jadi, boleh panelis perkenalkan diri anda. Kita makan. Baik. Selamat malam. Nama saya, nama panggilan saya Haruya G6. Boleh panggil Haruya atau G6. Selamat perkenalan pada malam ni. Saya happy lah ada kat malam ni untuk join podcast pada malam ni. Baik. Nama saya Nazmi Sufian, tetapi saya lebih dikenali sebagai Kicap. Dan saya ingin berterima kasih kepada Haziman kerana telah menjemput saya ke podcast ni. Okey, nama saya pula Arif Mukris ataupun lebih gemar dipanggil KZ ataupun Kis. Jadi saya saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput saya ke dalam podcast ni. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama. Baik. Ya, sama-sama kepada semua. Cewah. Okey, sebelum kita memulakan perbahasan kita pada hari ini, saya ingin memberitahu kepada pendengar-pendengar podcast ini bahawa terdapat segmen-segmen yang menarik di dalam podcast ini seperti contoh cakna bahasa, hadis dan topik yang akan dibahaskan. Topik-topik yang dibahaskan semestinya menarik dan menarik Ya, semestinya. Semestinya menarik dan menepati citarasa anda, Cewah. Okey. Buat pengetahuan anda, podcast ini dirakam secara online, so maaf jika kualiti audio yang agak rendah. Maaf in advance. Ya, maaf in advance. Okey, baiklah, mari kita ke segmen cakna bahasa. Okeylah, peribahasa yang saya ambil ini daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Peribahasanya ialah sudah kalah baru berkubu. Sudah kalah baru berkubu. Baru berkubu. Tapi yang kalah dia kenapa dia berkubu? Apa dia? Siapa yang kalah dia kenapa dia berkubu? Ataupun boleh jelaskan lebih mendalam tentang peribahasa tu, apa maksud dia? Ya, kita tengok dulu. Siapa rasa dia tahu maksud dia? Dia kiranya macam negara kita lah. Macam kita. Kenapa negara kita pula? Contoh kita dah bila hari tu kes COVID makin naik sehingga dalam 500 lebih, tapi still government tak nak tutup lagi. Kita dulu and then bila dah naik 1000 kes ni barulah takut-takut nak tutup balik negara. So basically dah dia basically macam dah terlambat lah. Betul lah. Baru ambil tindakan macam macam tu juga maksud peribahasa ni ialah sesudah mendapat kesusahan baru hendak beringat. Okey. Boleh. Okey, kita ke segmen sembang santai. Jadi bagaimana
Bagaimana perasaan anda bila dijemput oleh saya ini? Entahlah. Ke dalam podcast ni. Entahlah. Honestly, rasa macam seronok juga lah. Sebab tak apa ni, macam baru first time masuk podcast. Jadi, teruja juga lah nak join podcast ni. Boleh lah. Saya pun first time juga. So, rasa macam, fun sikit. Boleh adalah aktiviti tu selain main game, tidur masa PKPB ni kan. Bagi saya macam okey, tak membosankan sebab mengisi masa lapang. Boleh lah. Terima kasih sebab menjemput. Ya, sama-sama. Boleh lah, seminggu sekali boleh lah cuba. Boleh lah. Jadi baiklah, mari kita masuk ke dalam topik kita pada hari ini, iaitu if you want to be a president, what would you do in the situation of COVID-19? Ya, itulah tajuk kita pada podcast pada hari ini. Alamak. Okay. Kita ingin minta perbahasan pada G6. Oh, saya dulu lah. Ya, anda dulu. Terima kasih. Soalan, kalau nak minta resign terus tak boleh ke? Kita berikan peluang, tak boleh ditolak. Tak boleh tolak pula. Tak boleh ditolak. Okey lah, kalau fikir lah, kalau tu pandemik COVID-19 ni sekarang lah, tak ada apa-apa sangat yang yang lain daripada lain. Semua mungkin yang sama je, macam tutup sekolah apa semua. Tapi yelah, nak kita kena macam jadi lagi mungkin strict ke je, tak sure lah. Tapi itulah yang direction yang kalau saya presiden saya nak ikut. Sebab yelah, semua dah longgar sangat kan. Dia punya benda kat Malaysia ni kan. So mungkin tak ada apa-apa yang interesting sangat, tapi yelah, buat benda yang teruskan benda ni, bagi motivation apa semua tu. Baik. Ya. Kalau saya pula, saya rasa macam sama macam GCS juga. Tak ada apa benda yang special saya boleh buat. Cuma ada mungkin beberapa perkara yang saya ingin tekankan. Macam contohnya hubungan dengan rakyat kan. Kalau macam tengok dekat US kan, rakyat dia macam tak percaya ada virus lah semua. So kes di US macam meningkat semua. Macam tengok macam bayangkan orang US kan, macam sedih lah tengok dia orang. Anda tahu saudara mara kau ada mati sebab COVID apa kan. So just fikir tentang rakyat je lah. Dan juga ekonomi juga kan. Okay. Kalau Mukris pula macam mana Okay lah, bagi saya kan, kalau apa? Kenapa? Soalan dia. Okay, apa soalannya? Soalan dia, apa kamu akan buat kalau kamu presiden ketika COVID-19 ni? Jadi Perdana Menteri ke apa ke? Okay. Apa yang kamu akan buat? Pada pendapat saya kan, kalau sekiranya saya sebagai presiden ataupun Perdana Menteri ketika COVID-19 ni, mungkin saya akan cadangkan semula untuk buat PKP apa yang memang tak boleh keluar langsung hari tu. PKP lah sendiri. Itulah dia. Okay, seperti yang saya katakan lah, saya memang tak suka ada orang-orang yang keluar lagi masih berdegil keluar waktu COVID-19 ni. Walaupun COVID ni bahaya, tapi macam orang Malaysia ni degil. Dia kepala batu, keras kepala, batu api. Semua kepala batu. Itu Tapi kan, honestly kan, kita masih tak jatuh dalam sangat. Kita masih boleh ni lagi. Kita masih boleh
dapat kurangkan lagi kes ni, sebab kita pernah sebelum ni kita pernah kurang, kita punya kes ni paling sikit dekat dekat Asia Tenggara. Jadi rasanya macam, jadi nak cakap tak boleh bukannya satu macam benda impossible lah. Itu je lah nak cakap lah. Just kita kena memang kuatkan, jadi kembali macam strict macam tu lah. Yelah macam tu lah. Okey, baiklah. Jadi soalan kedua saya kepada panel sekalian. Sebelum ini, iaitu daripada bulan Mac sampai bulan Ogos, iaitu gelombang kedua COVID-19, rakyat dilihat takut terhadap COVID-19 ni, padahal kes hanya mencecah 3 angka saja pada waktu tu, iaitu 100 lebih, 200 lebih. Tetapi sekarang rakyat dilihat tidak takut terhadap COVID-19 ni, walaupun kes telah mencecah beribu-ribu. Jadi berikan komen anda. Okay. Honestly kan, kalau nak tanya lagi kan, kenapa rakyat semua dia rasa macam takut nak berhadapan dengan COVID-19 ni, sebab COVID-19 ni dia boleh kata macam pandemik yang baru lah, benda baru yang sebelum ni tak ada, kita tak rasa. Lagi-lagi kita lah, lagi-lagi budak-budak yang memang konsep satu pandemik, konsep lockdown, konsep kena basuh tangan ni lah satu yang tak pernah lagi dia ajar. Memang benda yang baru lah. Mungkin orang yang pernah lalui pandemik MERS pada tahun 2000 something macam tu, mungkin pernah rasa lah. Tapi untuk yang selepas itu, generasi dia macam benda yang baru, memang tak pernah dilalui sebelum ni. Jadi semua orang memang takut lah. Memang COVID memang very contagious. Jadi jadi memang semua orang memang mula takut lah. Jadi bila kes-kes dah semakin sikit, kes-kes dah mild, orang punya takut tu dia macam dah mula hilang. Benda yang dah terbiasa. Jadi itulah sebabnya kenapa sekarang ni orang dah kurang takut atas COVID ni. Even COVID ni boleh disembuh. Jadi memang nak rasa, nak cakap COVID-19 ni bahaya pun tak adalah sangat. Nak cakap COVID ni safe pun tak juga lah. Tapi saya tambah sikit. Boleh. So macam kenapa? Kan masa yang March tu kan, yang masa dia like awal-awal kan, betul lain baru kan. So kan macam orang tak tahu apa-apa pasal virus ini. So macam tahu dia punya kematian apa namanya? Dia sangat berjangkit ke, like dia punya rate of infection semua kan. Sebab kita tak tahu. Sebab kita tak tahu betapa bahayanya COVID-19 ni. Sebab kita tak pernah lalui satu benda yang tak pernah dilalui, ataupun benda yang tidak diketahui. Memang psychologically memang ditakut oleh manusia, memang jadi satu ketakutan. Jadi memang semua orang memang serius, memang nak bendung COVID-19 ni. Tapi dah masa pun dah berlalu. COVID ni kita dah lalui berapa bulan 9 bulan daripada bulan Februari, Januari hari tu, 10 bulan. Jadi nak cakap semua orang takut pun tak adalah sangat. Memang sekarang ni pun honestly saya tak adalah rasa macam COVID-19 ni big deal sangat. Tapi this still benda yang kita kena ambil perhatian lagi lah, to be honest lah, untuk saya lah. Kalau Kicap, kamu pula macam mana? Saya rasa sebab kita semua memang dah berbulan-bulan kuarantin di rumah. So kan macam korang pun dah bosan di rumah. I mean ada yang suka, ada yang tak suka. Sebab ada online class lah, benda lah, tak boleh keluar, tak boleh jumpa kawan semua. So like I think that many people are just tired of quarantine lah, basically. So like they don't, like to the point where
they orang just don't care about the pandemic anymore. They just want to go outside, you know. Yeah. Betul lah tu. Go back to the old days and stuff. Betul lah tu. Chris, ada apa-apa nak tambah? Okay, apa yang saya cuba nak sampaikan lah. Okay, kalau macam sekarang ni kan kita pernah hadap dulu kan, waktu memang jalan dulu dekat Malaysia, bukan dululah, sebelum ni waktu PKP memang jalan raya memang kosong. Memang waktu tu rakyat Malaysia macam dengar cakap Perdana Menteri untuk buat apa tu KP ni, macam dengar kata lah. Tapi bila kes makin kurang, lepas timbul rasa tak takut dekat dalam kalangan rakyat Malaysia ni, sampai kan diorang kata oh ni dah habis ni, boleh keluar. Memang diorang kata macam dah selamat lah, oh boleh keluar. Sampai satu tahap diorang tak jaga social distancing tu, diorang tak pakai hand sanitizer, tak pakai mask semua. Lepas tu sampai sekarang tiba-tiba naik secara mendadak dalam masa beberapa minggu ni. So bagi saya macam benda yang kita buat selama berbulan-bulan tu worth it untuk beberapa minggu ataupun bulan je. Macam dulu kan kita bazir kan macam beberapa bulan banyak gila, and then kita boleh keluar balik tu macam dalam sebulan dua, tak pun seminggu, 2 minggu, 3 minggu, macam tu je keadaan di Malaysia ni dah elok. Lepas tu secara mendadak kes menaik. Akbar motor. Bagi saya macam tak worth it lah kita bazirkan duduk kat dalam rumah ni selama berbulan-bulan. Lepas tu dapat keluar beberapa minggu je, lepas tu tak boleh keluar balik. And then saya rasa benda tu memang membazir masa lah. Kalau ikutkan lepas Perdana Menteri kata kes kosong selama 2 minggu, Malaysia akan diisytiharkan sebagai negara bebas Kesian Chris. Jadi saya rasa macam benda tu tak berbaloi lah. Kita duduk rumah lama-lama, lepas tu ada pula orang yang tak ikut kata, keluar rumah sampai kes COVID naik balik. Saya nak tambah boleh? Ya. Boleh. Sila. Apa saya nak cakap lah from personal experience lah. Saya nak cakap yang markah ADMAT saya ni tak bagus lah. Saya bukan selalunya pelajar cemerlang ADMAT. Jadi bila saya tak pandai ADMAT, saya belajar kat rumah, saya tak faham. Bila saya tak faham, markah saya pun rendah daripada exam yang baru-baru waktu lockdown dah habis. Lepas tu next immediate exam selepas tu tiba-tiba dah tahulah markah dia macam mana. Bila dah tengok markah tu macam mana, saya motivated lah, rasa macam okey lah. Lockdown hari tu kuarantin hari tu mungkin sebab Mia duduk rumah, jadi saya akan improve diri saya untuk jadi lagi bagus. Tapi tiba lockdown lagi sampai tahun depan. Jadi dia macam saya tak sesuai lah. Sebab tu to be honest kan, waktu the first time second lockdown dah rasa macam kenapa ada lockdown lah. Aduh, penyerah semangat. Jadi to be honest, kalau quarantine ni dia macam dia bukan environment sesuai untuk belajar lah, to be honest. Sebab dia macam kurang connect dengan teacher. Macam kurang apa? Maksudnya macam nak berinteraksi dengan cikgu tu macam susah. Memang cikgu pun tak pernah tengok muka kita. Jadi itulah. Tahu soalan yang seterusnya dia ada kait juga dengan korang cakap pendidikan tu.
kan ada budak pandai. Tapi bila online class dia punya performance merosot. Aduh. Jadi berikan komen dan pandangan anda. Adakah ada Pandangan saya ialah apa yang saya cakap tadi. Itulah duduk rumah lah kan. Tak ada siapa pun nak belajar kalau duduk rumah. Online risk, siapa je rajin belajar kat rumah. Jadi jelah boleh nampak lah juga. Aku tak tahu nak cut part ni ke tak. Okay, in my opinion lah, daripada aku, kalau markah 50% ni ambil daripada online class, waktu ni lah orang yang macam student yang markah dia rendah-rendah sebelum ni, inilah waktu diorang untuk dapatkan markah tu, naikkan poin markah diorang. Sebab 50% kot, kalau kau penuhkan attendance waktu online class, dah lulus semua subjek, so nak fikir apa lagi. Sedangkan AdMed pun hari tu fail. Jadi bagi saya agak memuaskan lah. Bagi saya. Kalau saya pula, saya rasa macam saya setuju lah apa dengan G6 dengan Mukris cakap tadi, yang tentang tiada motivasi nak belajar kat rumah. Sebab macam environment class. Environment yang luar biasa. Tak ada environment rasa nak belajar, rasa macam dia tak ada vibe belajar. Okay, faham. Itu salah satu faktornya. Macam memang kadang-kadang ini pun sekarang ni, kadang-kadang attendance kelas pun yang masuk kelas hanya 50% daripada satu kelas tu yang akan join online class. Tak selalulah penuh. Dan itu pun tidak semestinya masuk. Mereka boleh je masuk, ambil attendance, lepas tu tidur ke main game. Itu pun agak mengecewakan. Kita nak pergi kat segmen seterusnya juga? Belum lagi. Itu saya nak tanya saya nak Aziman pula balik. Sebab kita orang dah jawab, jadi nak tahu dah pula apa pandangan kamu pula? Terhadap apa? Terhadap apa? Yelah, terhadap soalan ni, soalan pasal pelajar pandai yang tiba-tiba dia lemah pula subjek dia. Jadi nak tahulah juga, sebab kita orang dah jawab, jadi nak tahulah juga apa pandangan Aziman pula. Ya, ni agak berat sebenarnya. Aduh. Ni agak berat sebenarnya. Dia ada kebolehan dia tu. Ya, pelajar pandai kan dia ada kebolehan pandai dia tu. Tapi sebab internet, dia dah menghalang kebolehan untuk mendapat markah for flat kan. Jadi bila perkara, yelah kadang-kadang bila kita bagi alasan internet connection tak kuat, kadang tak dengar juga kan. Ibarat tidak didengari. Betul lah tu. Tapi itulah kekurangan online class ni. Ibarat bercakap sebelah tangan. Macam mana tu? Bukan betul tangan. Bukan. Ini merupakan peribahasa baru. Bercakap sebelah tangan. Ya. Macam mana kau nak cakap? Cuba demo. Cerita sikit. Okay, dengar ni. Talk to my hand. Aduh. Bahasa Inggeris. Oh, bukan. Okay, bercakap kepada tangan saya. Jadi itu saja daripada saya. Aduh, parah ni, cakap kat diri sendiri, cakap tangan sendiri. Aduh, kuarantin memang hari ni ada kesan lah. Ada sangat. Parah. Jadi ia menjurus ke soalan seterusnya. Apakah kesan PKP kat korang ni? G6.
To be honest kan, apa ni, kuarantin pertama dan kuarantin kedua sama je. Apa saya buat, tapi technically PKP ni dia macam lain sikit sebab kita ada vibe macam kita tengah pergi kita tengah buat kerja, at the same time kita berehat. Jadi yelah dia macam jadi dia macam the feeling of macam tak seimbang lah sebab kita tengah kerja dan kita pun berehat. Jadi macam dia macam macam lain sikit lah, to be honest. Dan dan juga tapi ada juga benda yang positif lah kepada saya. Macam PKP ni saya macam lebih macam mula macam nak discover benda-benda baru lah. Macam saya cuba nak buat skill-skill baru. Contohnya saya awal hari tu, PKP hari tu saya cuba nak masuk belajar digital art. Jadi saya memang konsep digital art pun still baru lagi dan still tengah belajar, tapi still saya dah dapat kembangkan dah. Macam skill-skill lain macam buat origami, belajar bahasa, macam tu lah. Memang at least bila waktu PKP ni cara nak manfaat paling at the most maksimum ni at least yelah discover benda-benda baru, buat benda baru, ada banyak time kan. Jadi yelah, to be honest, itu je lah yang paling banyak pun efek saya. Kalau kejap, kamu macam mana pula? Kalau saya rasa macam kuarantin saya tak ada apa-apa sangat lah. So masa yang kuarantin awal-awal tu macam saya treat kuarantin ni seperti TB yang agak panjang sikit lah kan. Sebab saya mula-mula macam tak expect lah kuarantin ni sampai berbulan-bulan kan. Tapi masa kuarantin dah panjang sikit, saya telah macam kan kita tak boleh keluar kan. So macam saya ada jumpa kawan online lah. Lepas tu macam selalunya, tapi kuarantin mostly saya main game je lah. Tapi saya sebelum saya masuk asrama, saya pernah belajar main gitar. Dan since saya dah lama tak main gitar tu, masa kuarantin adalah macam main lagu sikit-sikit kan. Lepas tu macam hidup kat rumah je lah. Dan saya rasa macam hidup kat rumah ni merasa macam pelik sikit sebab kita kan dah biasa dekat asrama kan, dah lama-lama kat asrama. So masa nak transition setiap hari hidup kat rumah tu macam pelik sikit lah kan. So macam pagi tak ada orang nak kerjakan subuh, ada lam je. Macam tu lah. Okey. Itu je lah daripada saya. Ya, kepada panelis ada soalan yang ingin diutarakan? Kamu pula Aziman? Apa yang macam mana COVID ni impact kamu punya daily life? Ya, COVID ni impact my daily life dengan memikirkan idea-idea baru yang akan saya lakukan pada masa hadapan. Seperti contoh podcast ini. Kita tak pernah terfikir untuk membuat podcast ini sebelum ini. Jadi yalah, podcast pula. PKP ni banyak benefit dia bagi saya lah. Tapi dia interesting lah juga pada masa saat-saat yang kita tengah duduk rumah ni, boleh lah juga kita kita fikirkan buat sesuatu macam ni. Jadi yelah, tak terfikir pula kan. Sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat dalam masa yang kita ada ni. Even orang cakap tak ada masa kan, padahal kita ada masa, cuma kita tak dapat uruskan masa tu dengan baik and benefit kan. Kita ngerokok je dalam bilik. Kita ke soalan seterusnya. Bagi korang lebih prefer PKP ke non PKP? Soalan yang susah juga nak fikir lah. Tapi to be honest,
a balance between PKP dengan non PKP. Kalau boleh PKP ni, to be honest, dia banyak kurang lah daripada non PKP. Sebab yelah banyak benda yang ter-affected, tapi yelah in exchange untuk benda tu kita dapat free time. Tapi to be honest, is it worth it? Untuk masa-masa free ni kita korbankan banyak benda, macam yelah exam, pelajaran, apa semua. Tapi yelah mungkin PKP sekali satu whole PKP ni okey lah. Mungkin untuk setahun terus tanpa break. Tapi yelah banyak-banyak PKP penat lah juga kan. Yelah. So to be honest, PKP ni kalau boleh tak nak macam sikit je lah. Macam yelah, just don't extend it sangat-sangat. Just make sure it's necessary, that's all je lah. Okay, faham. Kalau saya pula, saya lebih prefer non PKP lah. PKP ni bagi saya macam terlalu pelik lah. Saya lebih suka berjumpa kawan, boleh pergi co-op sama-sama, boleh bersembang depan-depan. Sebab banyak perempuan lah. Macam Kat Azman kat. Okay, anyways, macam rasa, sebab saya kat rumah, rasa macam lonely lah biasa. Okay, faham. Selalunya just hidup lah. Hidup, kena tolong mak ayah, lepas tu kena buat benda-benda kerja rumah and stuff. Pernah masak tak? Oh, masak? Saya tak pandai masak. Saya pandai masak Maggi je. Oh yeah, masak. To be honest kan, a few days ago, mungkin minggu lepas, saya dah cubalah macam nasi lagi lah dalam rice cooker. Buat apa lah? Egg fried rice. Dapat idea nak buat nasi goreng. To be honest, a few weeks ago waktu aku try tu, absolute disaster. To be honest, waktu saya masak nasi goreng tu kan, saya macam saya ingat konsep nak masak nasi goreng senang je. Just nasi yang digoreng. Macam just goreng atas pan. Jadi apa saya buat, saya ambil nasi, saya ambil kicap, saya ambil telur. Lepas tu itu saja. Memang sumpah lah, memang rasa dia bland gila lah. To be honest, tak rasa. Memang tak ikut prosedur lah. Masak pada prosedur. Ya, first time masak ke? Ya, tapi ya, apa? Kau guna colander. Aduh. Maaf lah, saya Asian. Guna blender. Ayah. Colander. Saya Asian, jadi colander is not my class. I see. Aduh. Yelah, tapi more and more sekarang ni nasi goreng saya ni at least dah tambah lagi lah. At least dah ada dah masak guna garlic, dah masak guna ada dah preserved pepper apa ke. Yelah, masak ayam goreng paling basic lah. Tapi yelah, dah start sikit-sikit. Kalau korang tak macam ni? Kicap Masuk. Aku tak pernah masak. Tak pernah nak try tak nak cuba? Try lah, takkan kau nak ada mate pula. Tak apa. Nak buat podcast pasal masak je depan ni. Ini salah satu topik. Macam subtopik tu ada subtopik lagi. Macam tu. Betul. Ya. Kalau Mukris, masak apa pula? Okay, kalau saya masak apa yang mak saya masak, apa yang mak suruh masak, saya masak. Contohnya? Seperti contoh. Contoh, nasi goreng, ayam goreng, cempedak goreng, kodok, apa lagi? Basically semua benda goreng.
Tak semestinya. MSG Asam, also. asam tak masak? Apa dia? Asam. Asam. Saya buat jeruk je. Aduh. Mana nak tanya kalau masak asam nak tanya sting ke tak? Itu bukan asam, itu tom yum. Tom yum ke? Tom yum. Haziman, kamu pula macam mana? Aku pula saya ni masak jugalah. Dia kadang buat kuih. Tu waktu raya hari tu lah. Tapi sekarang ni nak masak tak ada lah. Setakat ni tak ada lagi. Ni masak Maggi. PKP sebelum ni ada lah. Aduh. Tapi tu lah. Saya rasa lah kita kena manfaat. Sama. Tak apa, kita cuma cakap ya. Okey. Jadi macam Ya. Aduh. Ada sesiapa nak menambah? Nak menambah. okey, jap. Ya. Okey, kembali kita pada sesi seterusnya. Oh ya, nak tanya by the way, nak tambah satu bit boleh? Apa dia? Nak tanya lah. Sebab kita ni just nak cakap lah, kita ni sekarang ni kita dah bulan 11. Kita boleh cakap dalam sebulan lebih lagi kita nak habis 2020. Apa perasaan korang? Tahun ni dah nak tamat. Apa dia apa? Apa perasaan korang? Tahun ni dah nak tamat dah. Apa yang kita sebab kita always cakap lah macam 2020 ni sangat panjang, sangat susah, sangat lelah. Tapi pejam celik dah bulan 11 dah. Cepat Ya. Jadi apa perasaan korang? On this topik lah. Saya rasa macam okay, fine. 2020 ni dah banyak benda yang buruk berlaku dan kita nak pergi ke 2021 kan. So rasa macam happy jugalah kan yang 2020 ni nak habis. Tapi kita tidak tahu lagi 2021 ada apa. Mungkin ada perkara yang lagi buruk, mungkin perkara yang lagi baik. Kita janganlah. tapi kita boleh Jangan berdoa lah untuk perkara baik masa 2021 ni. Sabar. Harap-haraplah tak jadi 2021 tak jadi 2020 2.0 pula. Nampak? 32 Disember. 32 Disember 2021. Coming to this new Silap 2020.0. point 2. Point 2 Point tu lah kan. Coming to the cinemas near you. Boleh go. Nak kesimpulan. Baiklah. Jadi Silakan. Baiklah, so kesimpulan apa yang kita boleh dapat pada podcast ini pada hari ini? Well, nak cakap lah yang yelah kita dah cover banyak topik apa ni kenaan COVID hari ni kan. Kita boleh cakap lah yang dia show yang kita harap-harap lah yang pandemik ni dia berjalan lancar untuk negara kita dan negara-negara lain juga, especially yang kat US tu. Jadi just berharap lah yang by at least lah, just harap 2021 doa at least masalah dia tak ada lah, at least boleh kita lagi easy lah, lagi senang lah nak handle. So yelah, to be honest, kita tengok masa je lah, apa akan berlaku pada masa depan. Dan ya kita tunggu takdir. Kita try plan lah kan untuk 2021. Yes, Macam 2020 ni kita plan, kita plan. Tapi kita tak expect benda buruk ni akan terjadi. So kita jangan at least lagi prepare. Yes. Kejap.
Silakan. Kesimpulan saya pada hari ini adalah kalau baik kat tau. Kalau baik tak. Okay. Anyways, kesimpulan saya pada malam ni adalah saya rasa macam COVID ni kan macam satu dunia macam affected kan dengan COVID. So macam menarik jugalah kan dapat mendengar pandangan rakan-rakan saya. So macam nice lah. Bagi saya podcast malam ni sangat menarik dan yalah sangat fun lah. Okay. Podcast 11. Tadi cakap pasal podcast COVID. Okey lah, kesimpulannya saya boleh bagi macam selagi COVID ni belum habis, kita tak boleh pandang remeh kat COVID ni sebab kita tak rasa lagi macam kehilangan orang disebabkan COVID-19 ni. Contoh macam ahli keluarga kita sendiri meninggal dunia sebab COVID-19 ni. Contoh kalau terjadinya benda tu, barulah kita rasa macam baru sekarang ni rasa takut, COVID ni janganlah keluar nanti jadi macam ni. So bagi saya macam memang saya tak boleh lah. What? Memang saya pun sekarang ni tak keluar rumah. Lagipun kalau dekat area ataupun kawasan Bukit Beruntong setakat ni alhamdulillah tiada lagi kes COVID-19. Wah. Okay, soalan saya seterusnya, korang bila wabak COVID-19 ni Tadi bercampur bukan nak kesimpulan kau. Yelah, ini kira soalan terakhir lah. Jangan interrupt dia. Dia nak bagi pandangan juga. Maaf. Okay. Hadis saya nak jadi saya nak korang bagi pandangan korang. Saya bagi tajuk ni, saya nak bagi tanya korang pandangan korang lah. Okay, tajuk hadis nak yang diberi ni nama dia tanggungjawab menegur pemerintah. Adik, korang rasa apa yang korang rasa pasal tajuk ni? Tanggungjawab seorang pemerintah. Bukan seorang pemerintah. Okay. Tanggungjawab menegur pemerintah. Pemerintah. Okay, baik. Apa perasaan korang? Kita mulakan yang Mukris. Baik. Kan? Ya, semestinya menegur itu tanggungjawab kita. Kalau ada kekurangan tu mesti kita kena tegur. Supaya untuk menjadikan benda itu sempurna walaupun ia takkan menjadi sempurna. Ya, so yalah. Tegur itu satu benda yang bagus untuk dibuat. Itu je lah. Nak cakap banyak sebab Mukris dah cakap tadi. Tadi just nak baca dia punya hadis ni. Saya baca Baca. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anhu, isteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, akan datang para pemimpin yang kamu ketahui kemakfurannya atau kebaikannya dan kamu ingkari kemungkarannya. Barang sesiapa yang membenci, yakni kemungkaran yang memimpin kelakuan, maka dia terlepas daripada dipertanggungjawabkan. Barang siapa sahaja yang mengingkari yakni kemungkarannya, maka dia akan selamat. Tetapi orang yang reda dan mengikuti mereka, yakni mereka yang menanggung dosa, para sahabat bertanya, apakah tidak boleh kami perangi saja mereka ni? Baginda menjawab, tidak boleh selagi mana mereka menunaikan solat. Sahih Muslim 1854. Baik. Jadi just nak ulaskan lah benda ni. Just nak cakap yang jadi sikit sebanyak hadis ni dicakap lah yang sesiapa orang Muslim yang menegur pemimpinnya, yang menentang apa dia cakap, basically macam tu,
dia akan terlepas daripada tanggungjawab ni itulah. Tetapi siapa yang reda dan ikut apa yang kemungkaran yang dibuat, apa-apa benda yang memang kemungkaran yang tidak disukai Allah, dia akan tanggung dosa. Walau bagaimanapun di sini Nabi Muhammad sahabat tanyalah, tak boleh ke memerangi pemimpin ni? Rasulullah SAW cakap tak boleh. Selagi pemimpin kita tu menunaikan solat, kita tak boleh perangi pemimpin dia itu. Dan selagi itu kita kena menegur pemimpin tu. Sikit sebanyak daripada hadis yang ada ni. Jadi itulah. Itu saja ulasannya. Jadi ya. Baiklah, dengan itu podcast pada hari ini telah selesai. Alhamdulillah. Sampai ke penghujung juga. Ya, akhirnya. Jadi kepada pendengar-pendengar, jangan lupa subscribe to Hazimah Official dan teruskan mendengar The Tone His Podcast pada setiap minggu. Baik. Ya. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye. Bye.